ni betul ni saya cut daripada video. Jadi cerita gelombang cahaya. Tapi tak apa, lepas ni kita tengok gelombang cahaya tu muka gelombang lah. Muka gelombang air. Satu kan dia membulat. Tapi kalau tindih, Ni bukan YouTuber. kalau tindih je dia kena. Awak nampak tak kalau tindih ganda dua tu? Kalau tindih je dia ganda dua tu. Nampak tak jadi ganda? Nampak macam ada jalur ni. Silang you. Siapa nak masuk? Ada orang nak masuk ke? Ada orang nak masuk ke? Okey, nampak tak gini? Nampak je lah. Nampak tak dia jadi macam mana? Bila dia bertindih, orang panggil tak bersilang bertindih orang panggil. Dia nampak jalur gini kan? Nampak jalur mana? Boleh shorting tak ni? Boleh shorting weh. Okey, jalur gini kan? Nampak tak jalur ni? Nampak kan? Nampak gitu kan? Tahu tak? Okey, yang ni kita kata apa dia? Gelak. Gelak. Salah. Ni cerah, gelak. Nanti kita tengok video dah. Dia kata amplitude akan bertambah. Nanti kita akan tengok gelombang air ada puncak, ada lembangan, boleh? Ada puncak, ada lembangan. Dia tunjuk situ kan. Itu tunjuk. Tu gelombang air. Gelombang cahaya pun sama. Nanti dia buat kejap. Hello. Nanti saya call balik Saya dah kelar. Okay. Nampak tak dia tindih sekali untuk air dia bagi idea. Dan untuk cahaya dia bagi idea. Untuk cahaya dia tak sekali dalam satu video. Apa nak katanya benda tu lebih kurang sama. Apa yang dilihat oleh air, nampak tak digarisan lurus-lurus gini. Dan apa yang dilihat oleh cahaya bila berlaku yang kita akan belajar interference ni. Yang akan jadi apa? Gelap cerah. Gelap sini tengah gelap, lepas tu cerah, lepas tu gelap, lepas tu cerah. Kenapa jadi warna gini? Awak nampak warna gini? Sebab itu dia guna cahaya putih. Okey, lepas tu tengok dia. Okey. Nanti cerita tu interference membina, interference memusnah. Tak ada lah. Saya ambil daripada tu. Dah. Okey, tu tak payah tu. Allah. Jangan pula. Okey. Jadi, secara introduction saya dah tu. Awak nampak dah gambaran. Awak akan belajar prinsip superposisi. Lepas tu kita akan belajar prinsip superposisi ni pertindihan ni. Yang saya sebut tadi. Pertindihan gelombang. Interference. Okey, apa dia interference? Apa maksud sumber koheren? Apa maksud interference membina? Apa maksud interference memusnah? Okey, ni awak akan belajar untuk tajuk interference ni. Okey, jadi kita tengok interference gelombang. Interference gelombang ni apa dia? Satu fenomena gelombang berlaku disebabkan oleh kesan posisi. Ni dalam modul awak di muka surat 22. Muka surat 22 Okey, interference gelombang ni maknanya kesan daripada superposisi gelombang. Ini kesan, kita nampak kesan. Apa yang awak lihat tadi, macam ni awak nampak kan, dia bertindih-bertindih ni. Sebab apa? Sebab gelombang tu telah superposisi. Superposisi ni memang awak kena guna perkataan superposisi. Dalam bahasa awak ialah pertindihan. Tindih. Dua gelombang bertindih. Itu bahasa kita. Okey, kalau kita tengok sini, kita tengok ni gambaran untuk awak belajar interference ni apa? Gelombang air apabila dua biji batu. Kita boleh buat dua biji batu dibalingkan dalam air. Nampak tak sini? Dia kena ada dua apa? Dua biji. Betul. Dua biji batu. Apa yang terjadi jika gelombang itu bertindih? Ia akan bertindih jadi macam mana? Macam orang tu buat tadi. Dia akan nampak gini, bertindih. Gelombang ni akan bertindih. Mana tempat bertindih ya? Sini ni. Okey. Lepas tu kita tengok interference gelombang adalah fenomena di mana pertindihan
superposisi dua gelombang yang koheren. Tadi kena 2 biji batu. So 2 biji batu sebagai punca dia, punca untuk terjadinya gelombang yang koheren, kita panggil yang koheren. Apa maksud koheren pula? Dia banyak istilah dalam ni, istilah-istilah. Jadi kalau dalam tangki riak tu mana dia sumber koheren? Ni dua gelombang ni macam sumber lah. Sumber gelombang. Okey, kalau dalam makna tu kita guna pencelup lah. Siapa ada buku, guna tengoklah buku tu depan mata awak tu. Okey, maksud koheren. Koheren ni maksudnya kedua-dua gelombang itu sama dari segi apa? Frekuensi, amplitude, fasa. Kena ada 3. Okey, untuk dia kita kata dia koheren. Koheren ni istilah. Semua kena faham dia istilah. Dua sumber yang koheren itu dua sumber tu yang sama dari segi apa? Amplitude. Faham tak amplitude? Kita dah belajar duduk atas. Kalau hok ni kat sini, hok ni sini. Hok ni panggil sumber yang koheren. Sama frekuensi, sama amplitude, sama fasa. Okey, boleh. Jadi dalam makmal kita guna apa untuk menjadikan dia sumber koheren? Kita guna pencelup dua pencelup ni. Jadi macam mana interference gelombang ni boleh berlaku? Boleh. Dua punca yang bergetar pada frekuensi sama sebab dia disambut oleh motor yang sama. So dua pencelup ni bergetar pada frekuensi yang sama menghasilkan dua gelombang air yang kita namakan sebagai sumber yang koheren tadi lah. So apa jadi kalau kita celupkan dua pencelup ni, okey, pencelup ni dia akan ternampak pattern macam ni. Pattern macam orang tu buat tadi. Okey, itu pattern gini kita namakan sebagai interference. Kesan daripada superposisi pada satu pencelup lagi. Boleh. Macam tadi kan awak nampak dia celup satu je begitu, celup dua je begitu. So kesan daripada dua gelombang tu bertindih yang jadi gini. Okey. So apa awak nampak? Awak nampak sini, ni kita nama semua koheren. Apa yang boleh nampak sini? Nampak jelas kan? Ada macam gini. Ada macam jalur kan? Jalur gini, betul tak? Jalur gini. Jalur ni kita boleh ukur ni. Okey, ada nampak jalur gitu. Lepas tu, ni macam garis tu. Betul tak? Kita panggil nama apa? Garis. Tapi bentuk dia awak nampak dari sini gelap. Sini gelap. Tengah-tengah tu apa? Cerah. Ingat ada cerah tadi? Masa awal-awal dulu kita belajar gelombang air. Cerah ni sebab apa? Sebab siapa? Sebab puncak ke sebab lembagan? Sebab puncak. Cerah. Puncak. Sebab saya ada orang ada ni. Puncak. Sebab puncak. Puncak lembagan sama agak. Sebab apa dia jadi gelap? Tu sebab dia sebab apa jadi gelap? Sebab dia dia puncak. lembangan. Boleh? Cahaya tu masuk ke lembangan. Boleh. Logik je. Kan logik itu. Oh, ada kelip lah, ada gini lah. Okey. Boleh. Jadi, macam ni kita buat ni. Kita celupkan dua pencelup ni. Dua pencelup sfera ni, kita celupkan. Tak semestinya ni pencelup lah. Tapi, dia tubik tu nampak tak? Boleh je keluar terus dari sini. Ataupun kita buat celah. Ingat tak satu celah itu belau. Kalau tak dua celah gini, dia akan jadi double slide. Ni air. Nanti kita tengok cahaya pun sama. Slide ni celah. Okey. So, kalau kita guna celah pun tak apa. Maksudnya sumber ni, air ni daripada sini. Sumber yang samalah. Asal daripada motor pengetahuan yang sama. So, dia panggil sumber yang koheren tu. Dua pencelup bergetar pada frekuensi yang sama menghasilkan dua gelombang yang disebut koheren. Okey. Boleh? Okey, jadi awak tengok macam mana bentuk pattern gelombang tu yang keluar. Keluar. Okey, tengok Okey, nanti kita tengok Kita nak tengok gelombang ni, kita tengok bawah tu rakaman daripada kertas putih. So, double slide ni dan ni punca dia. Nampak tak bila dia slow macam mana? Awak nampak ada jarak antara dia. So ingat ada jarak antara dia tu kita panggil apa jarak ni? Jarak ni kita panggil panjang ke longgang. Kalaulah dia buat laju motor tu, jadi kan awak nampak tak jarak antara dua garis tu kan Bukan garis tadi antara tadi agak cerak. So jarak dia jadi
kau rapat. Maksudnya kita dah belajar dulu. Kita belajar okey, so gitu. So dapat tak gitu? Dapat okey. Jadi sekarang awak tahu dah pattern untuk interference ni, awak tahu dah macam mana. Ia mesti berlaku pertindihan. Interference ni adalah pertindihan. Ingat pertindihan. Tak kira lah bunyi ke air ke apa lagi. Bunyi air, cahaya. Okey, kalau kita tengok sini maksudnya dua orang pegang sini. Okey. Satu denyut, tahu tak? Kita denyutkan dia diberi pada setiap ujung masing-masing. Awak ni pun akak juga, awak ni pun buat juga. Okey. So, perhatikan apa yang terjadi apabila dua denyutan gelombang bergerak pada arah bertentangan. Jadi macam mana arah bertentangan? Arah ni mai ikut ni. Jihad ni nak mai ikut ni. Okey. So, apa akan jadi? Nanti kita akan tengok apabila dua denyut bertemu, mereka akan bertindih. Bertindih tu superposisi lah. Kemudian meneruskan gerakan pada arah asal. Maksudnya kita tengok ni tak nampak Tapi awak tahu nanti tengok satu video rasanya. Okey, macam gini. Okey, kita tengok secara saya zoomkan dia gini, soalan gini. Macam ni gelombang A, ni gelombang B. Dia bergerak memang arah berlawanan. Bila satu ketika, mana satu ketika sini? Ni awak boleh imagine macam awak duduk, kalau awak duduk kalau awak duduk tengah laut, awak ngai tengah laut. So mari dua boat tu dia berlumba dua tu. Masa ketika dia sampai kat awak tengah ngai tu jadi macam mana boat awak? Mesti boat awak jadi kan terakak naik. Sebab apa? Masa tu kita kata sini dua gelombang ni bertindih. Jadi kita kata berlaku superposisi. Nak kata apa? Berlaku superposisi. Jadi okey, bila berlaku posisi ni apa jadi pada amplitude? Apa arti jadi bertambah? Dapat amplitude ni akan jadi tambah amplitude masing-masing. Lepas pada tu merah ke mana? Pergi lagi. Biru pergi ke mana? Masing-masing gelombang tu meneruskan pergerakan pada arah yang asal mereka lah. Okey, bagaimana interference gelombang ni berlaku? Kita tengok dah tadi. Interference, kalau tanya apa jadi? Interference gelombang berlaku apabila dua gelombang bertemu ketika merambat dalam media yang sama, kena tempat yang sama. Okey, apabila kedua gelombang bertindih, okey, superposisi tu, interference akan berlaku. Sama ada dua interference ni. Sama ada membina atau memusnah. Kita panggil interference membina, interference memusnah. Okey, yang ni kita sebut tadi sumber yang koheren dan dah. Okey, kalau kita tengok sini ini kepada pemahaman lagi nak suruh faham lagi lah. Tak ada masuk mana pun lagi tajuk. Tengok sebelum A, sebelum ni gelombang ni sini. Okey, ni adalah gelombang B. Bandingkan amplitude gelombang yang bertemu dengan amplitude gelombang tunggal. Sebelum kedua-dua bandingkan amplitude gelombang yang bertemu. Mana gelombang ni? Gelombang ni. Dengan amplitude gelombang tunggal. Gelombang tunggal ni Ni. Sebelum kedua-dua gelombang itu bertemu. Sebelum. Maksudnya, nak kata benda. Amplitude gelombang semasa bertemu lebih tinggi 2 kali ganda. Maksudnya kalau hak ni 2, jadi 2 kali ganda. Jadi 4 cm kalau ukuran cm. Jadi, tuliskan persamaan untuk kaitkan kedua-dua amplitude sebelum bertemu dengan paduan amplitude selepas kedua-dua gelombang itu bertemu. Okey, maksudnya paduan ni kita kata macam daya bersih paduan ni kena tambah 2. Amplitude tu kena tambah. A tambah A. So jadi 2A. Jadi amplitude-nya yang akan terangkat naik adalah 2A. Okey, lepas tu pergabungan dua gelombang yang bertindih. Okey, gabung tadi dua gelombang yang bertindih tadi kita boleh terangkan dengan prinsip apa? Kita namakan sebagai prinsip superposisi. Apa dia maksud dia? Ini takrifan untuk prinsip superposisi. Jadi kalau soalan tanya, aku kena cakap ni iaitu apa dia? Iaitu apabila dua gelombang merambat, apa dia tadi? Apabila dua gelombang merambat serentak, bergerak serentak ni dan bertindih pada satu titik. Ini ayat dia, bila dua gelombang, syarat dia dua gelombang merambat, bergerak serentak. Serentak tu sebab apa? Dia koheren dan bertindih pada satu titik. Maknanya superposisi. Hasil tambah sesaran
pada titik itu sama dengan hasil tambah sesarang gelombang itu secara individu. Maksudnya A tambah A. Okey, boleh. Boleh cakap ni terangkan dia. Terangkan dia, kita tengok. Cuba pasti betul-betul dekat gambar ni. Ni gelombang A, ni gelombang B. Nampak tak? Ketika dia sama, nampak? Ketika dia sama puncak puncak ni jadi kan? Bawah ni paduan. Mana paduan? Paduan ni hasil hasil dua gelombang tu bertindih. Ni paduan dia. Nampak tak jadi ganda? Naik dua kali ganda. Tapi ketika mana? Awak nampak tak ketika puncak dengan puncak dia ni dua kali ganda. Tapi ketika dia macam makuk, awak tu terikut atas, awak tu terikut bawah. Dia jadi ganda. Nampak tak ni? Dia jadi ganda. Amplitude-nya ganda. Kosong. Betul tak kosong? Kan? Nampak tak? Nampak tak? Ada orang tak ni? Nampak je. Ada orang tak? Nampak. Kau tinggal telefon pergi duduk Tak, live. tengah tengok je. Nampak. Ada orang tak ni? Ada. Nampak je. Fazri ada. Kak je ada. Kak siapa dia ada lagi Kak? Okey. Ramai Gelombang je. bunyi. Ni painter gelombang bunyi. Nak kaburnya perhati. Fazri ada. Okey, boleh. Okey. Ni maksudnya amplitude kosong ni. Nampak tak gambar ni? Dia tindih macam gana. Saya boleh shorten tak? Dia Dia jadi gini. dua kali ganda. Ketika Jadi dua ni. Okey. kali Masa jumpa gini awak nampak amplitude tak? akan jadi Dia jadi. Tapi kalau ketika nampak tak? Dua kali ganda. Ni puncak. dia tambah Dia amplitude lagi. puncak. So dia kali dua kali ganda. Sebuah posisi lah tu. Hak Dia ni tambah. sebuah posisi juga. Tambah amplitude kalau puncak ke puncak. Okey. Tapi awak nampak ni puncak. Betul tak? Ni lembangan tu. Lembangan Lembangan duduk bawah kan? Kalau Dia lembangan kan siapa gelombang lembangan tu je gitu gini. kok. Asal dia gini. Betul tak gitu? Kan? Gini. Dia asalnya kan. Dia asalkan gelombang kan gini. Alah tak apalah. Maksudnya ketika dia puncak. Ni puncak. Ni lembangan. Akhir sekali gelombang dia jadi gini kan? Paduan dia. Tahu paduan? Kan gelombang dia jadi apa dia? A jadi kosong. Amplitude jadi kosong. Ingat ada tak dia kata? Interference ni ada dua. Iaitu membina. Satu lagi interference memusnah. Awak rasa mana membina? Ni apa dia? Membina. Boleh? Ni interference membina. Lepas tu Membina. ni interference Kalau apa? musnah je. Memusnah. Ingat je. Memusnah. Memusnah tu maknanya amplitude jadi Mana go? kosong. Mana? Okey. Jadi Mana kosong lah tadi. Ni awak cuba hati sini. Nampak tak sini kosong? Masa bila dia jadi kosong tu? Cuba hati gambar tu. Gerak tu. Boleh? Perhati. Perhati lah. Tak nampak lagi. Okey. Lepas tu awak tengok superposisi ni menghasilkan apa? Kan saya kata tadi menghasilkan apa? Menghasilkan interference yang kita namakan membina. Satu lagi interference membinasa. Boleh? Okey. Lepas tu okey, membina membinasa. Lepas tu pergabungan dua gelombang yang bertindih boleh diterangkan melalui prinsip apa? Prinsip superposisi. Sekejap Sekejap. Kak. Oh kak. Kak. Gi apa dia? Gi record. Laptop dalam kereta tu. Gi off record. Dalam kereta tu. Merekod kelas kimia. Okey. Okey, pergabungan dua gelombang bertindih. Mana gelombang bertindih? Masih gabung. Sini gabung kan? Boleh diterangkan melalui prinsip superposisi. Jadi tadi kan kita kata dah prinsip posisi ni apa? Dia cover gini. Prinsip posisi ni adalah ni lah. Prinsip posisi apabila dua gelombang merambat serentak bertindih pada satu tempat. Pada satu tempat mana? Tempat dia bertindih. Nanti mari ke sini. Masing-masing ni gerak. Jadi nanti hasil tambah sesaran pada titik itu adalah sama dengan hasil tambah sesaran gelombang itu secara individu. Dalam bahasa ayat tu agak panjang tapi sebenarnya dia masa mudahnya macam mana? Satu, dua, nanti ini adalah superposisinya. Okey, superposisi.
Connection loss. Apa? Okey. Lepas tu, tengok Okey, mana posisi. Apabila dua gelombang bertemu, mereka bergabung pada satu titik. Okey, lepas tu, kedua-dua gelombang itu mengalami interference. Masa dia bertindih itulah kita namakan sebagai interference. Fenomena ini dinamakan sebagai interference. Okey, seterusnya. Okey, dia interference ada dua, iaitu interference membina. Okey, interference membina ni apa? Superposisi dua gelombang. Interference membina. Okey, membina ada dua Membina ni macam amplitude jadi apa? Dua kali ganda. Masa puncak bertemu dengan puncak. Masa puncak bertemu dengan puncak. Okey, membina juga berlaku ketika apa? Ketika nampak di sini, lembangan bertemu dengan lembangan. Benda yang sama, nampak tak? So dia akan jadi ke bawah. Amplitude paduannya pun sama juga. Nanti amplitude yang macam tolak 2A ke bawah. Dua kali ganda juga. Lepas tu lagi satu interference dia ada dua Membina. Interference membina ada dua. Lepas tu satu lagi interference memusnah. Interference memusnah ni bila? Bila apa? Satu puncak dan lembangan. Satu puncak dengan lembangan. So kita boleh buat P dengan L. Lembangan. Nanti amplitude dia jadi interference membina. Okey, macam mana pergerakan dia? Awak tengok je. Benda ni ulang benda yang sama. Kontennya sikit je. Dia ulang benda yang sama. Apa dah dia bergerak pada satu titik, dia akan jadi sampai kat titik P. Sampai kat titik P, lambatnya gerak. Sampai kat titik P, jadi amplitude-nya jadi dua kali ganda. Okey, so kita panggil superposisi pada titik P, menghasilkan interference membina pada ketika itu. Lepas pada tu, okey, ni daripada sini, mari sini. Ni asal di sini, mari kat ni. Okey, seterusnya interference membina. Kalau dua lembangan macam mana? Lembangan pada titik P yang akan bertemu. Okey, sama juga dengan tadi. So, masing-masing akan bergerak. Masing-masing akan bergerak. Pada titik P, amplitude padanya akan menjadi dua kali. Lepas pada dia apa? Dia bergabung, nanti dia akan jadi mana? Membina, nanti akan masing-masing bergerak dalam arah berlawanan. Menyambungkan perjalanan masing-masing lah. Okey, seterusnya ni interference membina lagi. Okey, untuk membina tadi ada dua, ingat puncak dengan apa? Puncak. Lembangan dengan lembangan. Okey. Amplitude paduan kita panggil puncak lebih besar. Okey. Amplitude lembangan jadi besar. Sebab apa? Ia jadi dua kali ganda amplitude gelombang masing-masing. Ni kita panggil interference membina. Okey, boleh. Kalau katanya apa interference membina? Bila masa berlaku? Berlaku apabila puncak atau lembangan kedua-dua gelombang bertindih menghasilkan gelombang dengan amplitude yang maksimum. Amplitude maksimum lah kita kata interference membina. Boleh. Apabila dua puncak bertemu dengan tak apa juga. Apabila dua puncak gelombang bertindih menghasilkan gelombang dengan amplitude maksimum. Atau interference membina apabila lembangan kedua-dua gelombang bertindih menghasilkan gelombang dengan amplitude maksimum. Okey, kalau interference memusnah pula berlaku apabila puncak gelombang bertindih dengan lembangan gelombang yang lain menghasilkan gelombang yang amplitude-nya masa ni kita panggil sifar. Ni bahasa orang putih. Amplitude ni adalah sifar. Masa gini, dia jadi gini. Okey. Paduan amplitude adalah sifar. Paduan amplitude adalah sifar. Masa interference memusnah. Okey. Ini puncak. Ini lembangan. Bila dia gerak, ni gelombang A, gelombang B. Bila dia gerak, arah bertentangan, pada titik X. Pada titik sini. Bila dia bertemu. Ni A nanti jadi amplitude-nya adalah sifar. Amplitude adalah sifar.
Okey. Lepas pada itu masing-masing apa? Masing-masing gerak pada arah masing-masing lah. Okey, bergerak sini. Okey, seterusnya ini adalah interference memusnah. Interference memusnah. Okey. So interference memusnah. Okey, ini sama je. Okey, nak covernya apa? Nak cover nanti amplitude-nya adalah sifar. Okey, kesimpulan yang kita boleh buat ialah bila interference membina, bila amplitude tu bertambah. Boleh. Bertambah pula ada dua. Bila apa? Lembangan dengan lembangan pun boleh jadi bertambah amplitude dia. Tapi yang ni amplitude lembangan ni. Boleh. Amplitude lembangan tu jadi dua kali ganda. Lagi satu, okey, ini adalah interference membinasa, memusnah pun panggil. Jadi amplitude adalah kosong. Amplitude akan berkurangan. Okey, seterusnya interference gelombang air ni, okey, yang tadi awak tengok kan dia ada gambar gini. Mana sumber tadi? Pencelup 1, pencelup 2, S1, S2. Sumber S1, S2 merupakan dua sumber gelombang yang kita sebut tadi, gelombang yang koheren. Gelombang yang koheren. Corak interference gelombang air, corak dia, mana corak dia? Ini lah. Interference merupakan hasil interference membina dan memusnah yang berlaku. Kenapa ada gelap cerah, ni gelap cerah, gelap cerah, gelap cerah, gelap cerah, gelap cerah. Lepas tu nanti ada garisan, garis. Sebab apa? Sebab telah berlaku interference. Boleh? Corak interference gelombang air ditunjukkan merupakan hasil interference membina dan interference memusnah yang berlaku. Maknanya gambar ini menunjukkan di sini semua ada interference membina, interference memusnah. Awak dapat secara logiknya kan? Mana satu interference membina? Membina tu mesti benda. Kita kata, mana saya? Cerah. Ataupun mana? Gelap. Okey. Untuk memudahkan perbincangan. Bagus. Untuk mudah kita bincang muka gelombang bagi puncak diwakilkan oleh garis penuh. Okey. Kalau puncak kita kata garis penuh. Muka gelombang bagi lembangan diwakilkan oleh garis putus. Nanti kan ni awak nampak. Ni betul kan nampak. Memang betul nampak. Bukan tipu-tipu, tak digerak kan. Celuk je nampak. Nampak kok ni awak memang nampak air ni bertindih-tindih. Tapi tak nak macam mana nak dapat pattern ni. Pattern ni kena hitam bawah atas kertas. Macam kita buat hari tu. Nampak gelap cerah. Dan ni tak boleh lah. Tak boleh masuk amal. Jadi, apa yang kita nampak? Bawah taki dia kita akan nampak garisan gini. Bila celuk dua penceluk ni, dia bergetar. Nanti nampak gini. Gelap cerah. Tapi bila nak lukis, takkan nak lukis gini, betul? Jadi, ia kabarkan ni. Dia kabar untuk mudah garisan kan. Ni, garisan putih-putih ni untuk siapa? Ni untuk pucat dia sebut ni, tak ingat. Sebut benda. Sebut benda kan? Tak ingat tau. Yang putih. Okay. Tak ingat. Ada lagi? Tak ingat tu. Okey. Dah awak tak saling. Putuskan lembangan ke? Duduk dengan adat telefon tu lah. Saling tu. Putus lembangan. Okey, bagus. Dua sumber koheren. Okey, tadi kita kata dua sumber koheren mana? Daripada motor ini. Bila dia, ini ialah awak nampak. Dua pencelup ini. Bila kita, okey, ini air nanti kalau cahaya dia jadi tindih juga. Tapi cahaya tu kena ada dua celah. Untuk, kan kita belajar belau cahaya, kena ada celah. Tapi kalau ada dua ni, yang akan jadi interference. Okey, dui celah. Dipanggil dui celah. Betul. Ini saya cerita interference. Ni semua interference. Kalau untuk bunyi pula, adalah kena ada apa? Dua sumber yang koheren. Mana dua sumber pada bunyi? Dua speaker. Dua sumber lah. Kita kata apa? Sumber kita syarat dia kena sumbernya apa? Sumber yang koheren. Baru jadi interference. Yang kadang-kadang ketika awak bercakap kalau bunyi kan, kalau mic awak dengan speaker sama dia punya tu, dia jadi sakit telinga tu kan. Rasa tak? Kadang-kadang awak guna mic, lepas tu beralih pada speaker ni kadang-kadang tak boleh duduk sini. Sebab apa? Nanti kan dia bunyi kuat sangat, sakit telinga. Itu berlaku interference lah. Awak tak nampak, maknanya kalau nak lukis tu tak nampak lah. Tapi kejadian awak nampak kesan dia. Boleh?
Okey, macam juga cahaya. Macam mana awak nak nampak dia? Awak tengok tadi lah, orang printing tu, colour tu jadi macam comel-comel gitu. Air je lebih jelas. Okey. Jadi nak covernya awak, ni nanti nak cover tiga-tiga awak nak kena tengok. Kalau air ni kok putih Air ni maknanya kalau saya kata awak duduk tengah laut tadi, 2 bot mari kat awak, berlumba pada sampai kat awak tu akan awak tu maksudnya bot awak akan jadi mana? Naik atas, naik turun gitu. Boleh faham tak? Kalau awak lah, boleh faham tak ni? Di tengah laut kan, kalau awak duduk dengan air satu perahu, awak just imagine dah. Lepas tu 2 bot mari, berlumba, sampai litas kat awak. Boleh? Jadi kan awak tu jadi mana? Naik turun. Okey. Ya. Okey. Jadi kalau interference memusnah ni awak ingat aje. Sebab apa naik atas tu jadi amplitude kau tinggi. Amplitude tinggi, lepas tu lembangan pula dia akan turun pula turun sampai bawah. Ataupun satu lagi interference memusnah. Interference memusnah ni awak tengok air tu jadi kan? Air tu jadi tenang. Tahu air tu jadi tenang. Tapi kalau bunyi, kalau itu untuk air, kalau untuk cahaya pula dia jadi kan? Kalau cahaya dia jadi gini. Ada kawasan gelap cerah. Okey. Kalau guna gelap cerah dia akan berselang-seli. Kalau kita guna merah gelap lah. Okey. Kawasan interference memusnah tu ingat semua. Memusnah tu macam berat awak teruk. Jadi macam apa? Kawasan gelap. Kalau bunyi pula dia jadi macam mana? Bunyi kuat dengan bunyi perlahan. Bunyi kuat tu maksudnya interference membina. Bunyi perlahan tu interference memusnah. Dia gitu. Boleh? Mudah je benar. Ikut je. Tajuk ni tajuk astronot. Betul tak astronot? Seronok. Lepas tu kita ada istilah. Semua istilah. Istilah yang kita namakan sebagai antinot. Antinot ni awak ingatlah antinot. Macam mana nak ingat Not tu macam titik tau. Anti ni ingatlah antinot. Antinot untuk membina. Kalau not untuk siapa? Untuk yang memusnah. Awak ingat Dia sama je kes ni. Istilah ni diguna pakai untuk dalam gelombang air je juga, gelombang cahaya je juga, gelombang bunyi. Istilah ni digunakan juga. Jadi antinot untuk apa? Membina. Not adalah untuk memusnah. Lepas tu awak ingat tak corak tadi saya kata ada garisan gini, ada garisan gini, ada garisan gini, ada garisan gini. Kan? Gelombang air kan? Betul tak? Dia gini, lagi dia gini, lepas tu 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 dia gini. Gitu lah. Ini kita tak kena. Tapi nak covernya benda ni lah. Sumber dia mana? Air. Boleh? Okey, sumber dia mana? Mana dah. Jadi ini sumber. Jadi garisan ni mana? Garisan ni maksudnya ni. Kan nampak dah tadi nak kena reverse ke? Ni kita tengok ni. Ni garisan. Ni garis. Garis ni kita panggil apa? Garis ni okey, apa garis? Garis yang menghubungkan semua titik-titik antinot. Antinot ni apa? Antinot tu antinot nyala. Membina. Membina. Lepas tu garis not yang menghubungkan semua titik not. Titik not ni apa? Bagus. Titik not tu gelap. Titik not sebenarnya maksud dia gelap. Awak fikir gelap je. Memusnah ni titik gelap. Okey, hak ni membina ni awak fikir yang cerah. Cerah. Saya selalu call tengok apa ni kita tengok kan. Okey, kita tengok macam mana kita nak buat benda ni. Saya pergi ni tadi. Apa yang kita lihat corak pattern bawah ni tadi. Okey. Lepas tu kalau kita tengok macam mana ni soalan dia, kedua-dua pencelup dipasang pada motor yang sama. Tahu tak? Dia akan cover motor yang sama. Lepas tu bila motor yang sama, pandai frekuensi kedua-dua set tu. Jadi mudah je, teka-teka je. Sebab tu Fazli tak mau belajar. Teka je, bagi pijak. Frekuensi kedua-dua set gelombang membulat gerak itu. Gelombang ni pencelup bulat jadi apa? Jadi frekuensinya sama. Sumber tu sumber koheren. Apa nama yang diberi kepada sumber-sumber yang mempunyai frekuensi dan fasa yang sama? Apa koheren. Tadi kita sebut? Koheren. Bagus. Sumber yang koheren. Sumber koheren tak apa. Bila kita sumber koheren pun tak apa.
Yang pasti awak tahu. Okey, lepas tu ni benda. Okey, barai. Okey. Awak nampak tak tadi kita sebut anti-knock dengan sebut knock, betul? Anti-knock dengan knock, betul? Ya, ya. Anti-knock Ingat. untuk membina, betul tak? Ingat. Awak nampak tak sini? Nampak mana gelap? Nampak dah Hmm. sini gelap? Nampak dah gelap? Nampak dah gelap? Nanti ya, kita akan jumpa lagi. Ni garisan, nampak tak? Dia tindih, nampak tak tindih? Ni gelap ni. Mana cerah? Tak apa, awak tengok dulu. Nanti kita tengok. Saya pun ni nampak gini. Okey. Macam gini. Bagus. Gini. Jadi, nampak dah sini. Tak ada gambar, tak ada gerak. Tengok gambar gerak. Saya bekukan dia. Saya jadi gambar. Hak ni garis interference apa dia? Interference memusnah. Awak fikir putih cerah ni tengah ni interference musnah. Masa interference musnah ni apa dia? Kita kira ia macam apa orang panggil air tenang. Mudah nak ingat. Air tenang tu kalau kira dikira gini lah. Macam straight putih boleh. Tapi untuk ini kan untuk interference membina dia kena ada apa? Puncak tambah puncak. Jadi apa? Puncak tambah puncak. Jadi apa Puncak ia menghasilkan awak nampak apa dia? Puncak Warna. awak nampak ni apa? Nampak warna. Cerah. Nampak warna. Jangan cerita air dulu. Nampak warna benda. Puncak, ni kan puncak, Cerah. bertemu puncak, betul? Ni kalau kata ini air, awak akan nampak ini kawasan yang apa? Cerah ke gelap? Cerah ke gelap? Awak nampak kawasan apa dia? Cerah. Faham tak saya kata? Cerah. Nampak cerah. Kan puncak, bertemu dengan puncak, memanglah amplitude sekali ganda kan? 2 kali ganda. Cerah. Bila puncak bertemu puncak, interference apa kita sebut? Membina, betul tak? Kan membina. Memanglah amplitude-nya jadi apa? 2A, betul? Tapi nak khabar hak awak nampak di sini warnanya keadaannya macam mana? Hak awak nampak warna, dia bukan warna pula. Keadaan yang awak nampak, awak akan nampak dia macam cerah. Kawasan yang cerah. Mana kawasan yang cerah? Awak nampak tak cerah ni? Cerah tak ni? Cerah kan? Mana cerah? Nampak. Jadi hak cerah ni siapa? Hak cerah ni siapa? Puncak tambah Membina. puncak. Awak nampak tak gelap Cerah. ni? Ni gelap kan? Ni gelap kan? Ni gelap kan? Antara gelap tu ia ada kenapa ni cerah? Guna mouse. Ni cerah, ni gelap, ni cerah, ni gelap, ni cerah, ni gelap. Jadi untuk yang lembangan bertemu lembangan, kita ingat je konsep asal. Kalau lembangan tambah lembangan, memanglah kita panggil sini superposisi dah, interference. Tapi hak awak nampak ini kawasan apa? Kawasan gelap. Mana kawasan cerah, gelap, cerah, gelap, cerah, gelap, cerah? Inilah betul tak? Ini ada kawasan apa? Interference membina. Bila kita sambung, kan nampak ni pattern dia. Hak ni ada, betul? Hak mana? Hak ni ada. Jadi, bila corak gini, kita kata garis. Kan kita kata apa? Garisan. Mana garisan? Ini garisan. Awak nampak ini interference membina. Nanti kawasan sini nampak tak di sini? Dia tenang gini air. Ini interference apa? Memusnah. Jadi patut ni jadi kan interference membina balik. Hak ni interference apa? Memusnah balik. Patut ni jadi kan interference membina balik. Hak ni interference memusnah. Membina. Memusnah. Awak nampak dia jadi gini? Kenapa dia jadi gitu? Okey, boleh? Boleh Corak interference gelombang air yang diperhatikan melalui stroboskop. Ya, putar. Kita putar. Okey. Tandakan dia label pada arah. Interference mana membina? Mana yang membina kata tadi? Membina ni mana? Hak kawasan mana? Kawasan mana? Hak kawasan mana membina? Salah tepat ni. Membina mana? Oh, membina boleh apa? Boleh gelap dan boleh cerah. Boleh. Membina tu boleh gelap, boleh cerah. Ni kalau ni membina ni maksudnya apa? Puncak dengan puncak. Kali label sini membina juga. Tapi ketika kat gelap ni tunjuk lembangan dengan lembangan. Boleh? Okey, lepas tu interference memusnah mana? Interference memusnah. Hak ni. Interference memusnah hak tengah-tengah ni. Kat ni. Okey, boleh? Mana interference memusnah? Celah-celah. Okey, lepas tu apa yang berlaku pada air? Apa yang berlaku pada air di kawasan interference membina? Membina air jadi kan? Naik. Air tu akan bergelora. Ia juga Naik turun. ataupun terumbang ambing dengan yang maksimum. Boleh terumbang naik atas turun bawah, naik atas turun bawah. Macam gitulah. Okey, apa yang berlaku pada air dalam kawasan apa yang berlaku pada air di kawasan interference memusnah? Air tu air tenang. Mana air memusnah?
Mana interfemoral muscle dah? Sini kan? Kat celah. Sini. Sini. Sini celah ni. Boleh? So bila saya lukis gini, saya namakan sebagai apa? Garis apa? Garis apa kita sebut tadi? Kalau kita buat garis, kita sebut garis apa? Ga- Garis apa? Garis. Nok Nak. ni. Betul tak? Nok kan? Betul tak nok? Betul. Tanda Betul, tak? betul, betul. Okey, bagus. Betul. Okey, betul, bagus. Kalau nak cerita gambar ni pening, awak tak pening ke? Tak. Pening ya nampak gelap cerah gini. Tapi cuba perhati gambar ni. Awak perhati kalau gambar tergerak, alamak awak lah. Tak stabil emosi tu. Okey, kalau awak perhati gambar ni gerak. Gambar ni bukan gerak Gambar ni tak gerak pun. Okey, tapi kalau awak tengok dia gerak tu, perhati. Ni sumber yang koheren kita sebut tadi. Okey, awak nampak dia tindih kan? Awal-awal awak kena nampak dia macam gini. Awak nampak dia boleh, kalau awak boleh nampak dia macam gini. Dia macam gini. Mana tak? petak-petak. Saya Petak. nampak. Tak hitam. Mana? Lagi dah. Macam gini. Nampak tak gini? Nampak tak? Nampak? Dia tindih gini kan? Hmm. Kalau awak nampak dia gini. Lepas tu dia gini. Lepas tu dia gini. Dia gitu. Siapa lagi tindih? Begitulah. Sebenarnya untuk kita cerita ni corak dia. Untuk kita cerita, untuk awak lukis dalam peksa, dia akan lukis gini. Nak mudah tadi kita kata minggu tadi kat bawah. Yang putus-putus ni sebagai apa? Lembangan Betul ke? Yang straight ni sebagai apa? Puncak. Gitu ke? Putus-putus. Okey. Ya ke? Okey, bagus. Putus lembangan. Sekejap. Kita tengok tadi. Pukul 1 sejam dah. Okey. So nampak kat sini. Bila ni stop, ni punca dia, ni punca yang koheren tadi. Bila terhasilnya satu pencelut kan, kita tengok dalam gambar lelaki tu buat. Okey, dan dua pencelut, awak akan nampak riak dia kan, riak air. Riak air ni pattern cahaya air ni akan nampak gini. Okey, ini untuk apa? Diwakilkan sebagai kawasan yang puncak. Boleh? Kan gelombang air gini kan? Gini. So ini puncak, ini lembangan, ini puncak, ini lembangan. Okay, diwakilkan sebagai puncak dalam bentuk gini. Lepas tu gini sebagai, dia kan gini. Okey, lepas tu gelombang gini. Okey, ni kawasan apa? Kawasan lembangan. Apa tak lembangan jadi kan? Gitu. Boleh? Kawasan puncak dia lukis gini. Boleh faham? Boleh. Boleh tak? Boleh. Okey. Okey, jadi sama nampak tak gini? Ni keadaan basic. Ni keadaan dulu kita kata. Kenapa jadi gini? Ada sebab. Jadi ni gelombang kan? Dia sambunglah. Maksudnya benda ni. Tidur nak suruh anak masuk kelas high-tech ni. Duk ajar awak je. Ada. Ya. Ya, masuk gambar ya. Okey, ada lagi? Okey. Ni. Boleh tak? Okey. Boleh tak? Ada. Okey. Boleh. Ambil buku. Ambil buku fizik tu. Okey, gini ya. So awak nampak tak macam mana dia boleh jadi gini? Kan gelombang air. Jadi benda dia berulang boleh. Logik tak? Belajar seronok benar. Okey ni Seronok. Dia jadi gini. Seronok. Seronok dah paksa. Okey, so dapat gini. So boleh nak bincang ginilah pattern dia. Jadi sekarang ni kita nak kata, kalau nak lukis gini. Jadi ingat, yang penting awak ingat awak cari mana tempat tindih dia. Ni tindih kan? Mana? Nanti sekejap. Nak tengok dia tindih dah. Okey. Nampak tak tindih? Cari mana tempat tindih. Ada lagi tak tempat tindih? Saya tak buatlah besar. Nanti pening je tengok benda ni. Jadi sekarang ni nampak dapat tempat tindih. Ini satu. So awak tengoklah sini. Ni kita kata sini. Contohnya sini.
Contohnya boleh tak? Contohnya sini. Sini apa dia? Sini puncak dengan puncak. Ni puncak. Ni puncak. Ni puncak. Maknanya sini tempat puncak dengan puncak. Sini tempat apa? Puncak dengan lembangan masa gini. Masa gini. Dapat dia tindih. Kan kita kata dah. Maksudnya dua apa? Lembangan. Ni lembangan. Kan tempat tindih ni akan jadi apa? Interference membina. Masa sini. Masa sini. Masa sini lah. Masa sini. Jadi dia gini kan. Dia gini. Lepas tu gini. Tindih kan. Ni siapa? Puncak dengan puncak. Ini pun membina. Membina. So interference apa? Interference membina. Okey. Mana yang memusnah? Ada tak tempat yang memusnah? Ada. Tak? Semua membina ke? Ada aku. Mana? Tak Tempat istilah warna merah dengan biru. Istilah titik merah. Situ baru yang memusnah. Nampak. Cikgu tu. Bagus. Ni baru nampak. Okey, nampak tak sini? Saya pakai. Nampak tak sini? Relax kan yang malu kan? Nampak tak sini? Aku. Saya tak nampak ni. Ni sini. Sini saya pakai. Mana lagi? Tak nampak dah. Nanti Banyak buat besar lagi baru nampak. Tapi Ya, istilah-istilah sebab tu banyak. jadi sesi. Tak apa. Ikan nampak bagus lah. Tapi saya nak reverse sini lah. Sebab gambar ni kecil. Gini. Tapi kena robah lah. Okey. So, kalau sini. Sini Nampak tak sini? Okey lagi. Sini tak? Okey. Ni sini tak? Okey. Mana lagi? Okey. So, mana lagi? Sini. Sini. Betul tak saya buat ni? Okey. Sini sini. Awak dapat tak? Bila awak tanda tu, awak nampak dah satu ketika ia akan jadi garis gini. Garis gini. Lepas tu garis gini. Garis gitu. Kita study benda ni je untuk dapat interference. Okay, lepas tu ni sikit lah saya buat. Nak suruh awak nampak je mana tempat tindih. Apa tempat tindih tu kita panggil interference membina. Titik-titik di mana interference membina berlaku disebut sebagai titik apa? Tak disebut? Antinode. Boleh? Node tu titik. Jadi antinode apa kita kata? Interference membina. So apa ayat benda je? Titik-titik di mana interference membina disebut sebagai antinode. Nanti kita akan buat garis antinode. Garis antinode pula awak nampak tak? Ia buat apa? Ia sambung antara titik-titik node. Jadi sambung je. Jadi ia panggil apa? Garis. Sekarang ni panggil garis. Garis tu nama apa dia pula? Garis tu dia panggil nama garis apa? Garis antinode. Ialah apa? Garis straight. Garis yang menyambungkan titik-titik apa? Antinode. Mana titik antinode ni? Titik antinode, titik yang menyambung puncak dengan puncak, lembangan dengan lembangan. Okey. Lepas tu, interference memusnah. Ni interference memusnah. Akan nampak tadi. Ni lah. Boleh saya tak nampak. Okey, interference memusnah. Mana titik dia? Sini. Okey, sini. Sini. Okey, interference memusnah. Okey. Mana lagi? Ni je juga. Garis. Ni je juga. Garis lah. So, garisan apa kita sebut? Garisan node. Garisan apa? Garisan node. Bila garisan node, kita akan sebut mana? Garis yang menyambungkan titik-titik node. Apa maksud node? Apa maksud apa tu? Titik node ni. Titik node ialah titik di mana interference membinasa, memusnah. Pakai memusnah lah. Garis node, garis yang menghubungkan titik-titik node. Okey, seterusnya. Okey, lepas tu kita tengok sebenarnya apa tajuk ni nak ukur. Nak ukur apa dia? Okey, nak ukur dia. Ingat awak ni, titik putus ni, ikut pada soalan. Tengok apa, putus ke, tak putus ke, puncak lembangan. Kalau awak ni saya khabar, tak putus puncak, putus lembangan. Lepas tu ada garisan. Garisan warna biru saya buat untuk antinode. Garisan warna hitam saya buat untuk node. Boleh? So, perhatilah mana node. Ingat tak node tadi? Node ialah memusnah kan? Node ialah apa? Memusnah. Betul tak itin dia musnah? Betul lah kan? Nampak memusnah? Ni kan? Boleh? Sini lari sikit. Boleh? Ni memusnah. Jadi awak nampak tak pattern dia berulang? Apa dia? Memusnah. Sini memusnah garisan gini. Awak tadi kita tengok gambar awak betul. Tengah celah-celah dia akan wujud apa? Awak rasa? Akan wujud apa tengah-tengah celah dia? Tengah celah tu. Garisan apa? Antinode. Antinode. Sebab apa? Sini ialah apa? Ni ialah
Apa dia sini? Membina. Interference apa? Membina. Membina. Hak ni Memusnah. memusnah. Nanti akan membina balik. Okey, boleh. Ia akan membina balik. Sebab dia berulang-ulang. Dia berulang-ulang garisan tu. Okey dah. Okay, seterusnya. Ni. Awak nampak. Tapi kita nak lukis takkan nak lukis ni. Pening kita gambar ni teruk. Okey, jadi sumber yang pasti awak kena tahu. S1, S2 apa kita ukur? Kita ukur pula. Ni simbol nak masuk formula pula. Kita ukur, kita istilahkan sebagai A. Lepas tu, awak tahu yang ni gelap tadi, lembangan tu. Yang terang tadi siapa? Puncak tu. Kan? Satu garisan ni garisan apa? Garisan ni garisan sebut garisan apa? Antinok. Cepat seorang. Antinok. Bagus. Ya, bagus. Pula. Antinok. Cari ya. Antinok. Okey. Celah-celah tu, saya buat gitu pula. Sebagai apa? Garis not. Not. Okey kan? Not. Okey, bagus. Lepas tu nak buat apa pula? Nak buat apa pula? Kena tahulah. Kena bagus nak masuk formula. Okey, so sekarang ni pattern dia. Tu Series interference. Okey, kita tengok ni. Tak. Okey, titik A. Titik A, mana A? Mana A? Ni A. Mana A? Ni A kan? Cari sini. A tu nampak tak? Kenapa tu? Putus-putus tu. So jenis apa sini? Interference apa? Kat A. Bina. Bina betul? Betul tak? Bagus. B mana B? Cari B pula. B mana? B membina kot. B mana? Bina. Membina juga. Sebab dia puncak dengan puncak. Faham tak tu? Mudah-mudah Mudah je. Okey. Benda mudah je. Musnah. Okay. Ni siapa? Ni Si siapa? musnah. Tadi. A ke? Matematik mana? Cik sekolah? Dah? Matematik. Matematik. Belajar dah lagi lah. Matematik mudah ya budak ni kata. Tak payah belajar. Lepas tu mana C? Mana C sini? Ya. C kan dia apa dia? Si memusnah. Lepas tu interference apa dia? C. Memusnah kan? Seronok. Maknanya gini je. Tanda ke titik no, lukis pada lukis dan labelkan garis. Garis pula kena lukis lah. Macam mana garis? Garis tanda dulu. Lepas tu garis lah. Boleh? Tanda. Faham ke? Tanda apa garis? Tak kerti. Mudah je. Faham ke? Mana ni apa dia? Ni apa dia? Ni garis apa? Membina. Garis apa? Antinok. Antinok. No. Sebab ada membina situ. Ni nanti ni garis apa? No. Ya. Gitu ke pening dah? Tak ada pening tu. Seronok. Okey. Seronok. Okey. Gini. Okey, gini. Lepas tu. Okey. So ada no, antinok. So ia berulang-ulang gitu. Jadi, okey, nak cover formula. Tadi tak tunjuk ni. Yang tunjuk tadi A jadi. Mana? Okey, tadi A sini dia. A kat mana? So sekarang ni apa A? A ialah jarak antara dua sumber. S1, S2. Sumber tu mesti koheren. Apa lagi kita dapat? Ni apa dia? Ni puncak kan? Puncak. Puncak. Ni lembangan. Ni panggil apa? Panggil panjang gelombang. Theta. Boleh? Kalau Lambda. Kelakcir. Boleh? Ini apa dia? Lambda, panjang gelombang tu. Boleh? Kalau awak nampak di formula ni apa dia? Kalau awak nampak formula ni, mana ada dah? A ada dah. Betul tak? Okey, lambda ada dah. Benda apa yang tak ada sini? X dengan D betul? Okey, X ni mana X? Tu Apa mana X? tu Yang silang panjang antinok. Okey, mana? Kejap. Okey, bagus. A mana? A sini. Okey, sekarang ni mana lagi? Mana X? X tu yang silang tu. Panjang antinok tu. Tak. Jarak antinok. Bagus. Hijau lah. Ya, tak kisah. Awak nak ambil mana? Dengan syarat kalau yang ni yang ambil apa dia? Ni yang ambil apa dia? Jarak di antara. Ni apa? Ni apa? Hot tu. Ni not betul tak? Hot tu not. Ni Not. anti not. Antara dua. Ia mesti sama kan? Ia mesti sama kan? Jarak di antara. Mesti sama. Not dengan not. Not dengan not. Anti-not dengan anti-not. Boleh? Okey, faham. Mesti sama. Tu X ni. Okey, so kita ada apa dia dah kita tahu. Ni D. X tahu dah, lambda tahu dah.
Bagus. Nanti nak D. sama D nanti nak. ni mana? D ni antara sumber ni ke mata. Ni mata awak ni. Awak tengok. Ni mata awak. Ni screen dah. Screen. Kita kira. Dengan skin. Kalau tangki riak tu maksudnya daripada atas sampai bawah. Boleh? Okey. Sampai kat kertas. Okey, sampai kat kertas tu. Okey, bagus. So macam mana hubungan ketiga-tiga ni? Ketiga-tiga ni, dia nama formula ni sebagai Young. Siapa Young ni? Orang. Dia yang menjumpai Ashley Young. formula ni. Iaitu apa? Lambda Yang AX per tahu. D. Ya. Lambda AX per D. Ini formula dia. Lambda AX per D. D. Okey. So, mana dia? Tu tadi kita lukis. Sekarang ni corak tu kita nampak. So, sini sebagai A. Okey. Ni sebagai apa? D. Okey. D ni boleh kat mana? Awak nak ambil mana dia? Okey. Mana X tadi yang kita kata tadi? Ingat tak X tadi? Ni Ingat garis ke? apa ni? Garis apa? Ni buat cerah dia. Nampak ni cerah. Ni cerah. Ni nampak ni cerah. Ni cerah. Antinok tu. Cerah puncak betul. Bagus. Antinok. So, yang ambil antinok dengan antinok. Antinok. Bagus. So. Berlakon Fazli. Tak apa awak. Dengar je. Fazli nyanyi okey. Boleh. Awak tengok SP aja. Okey Geram Fazli. Malu ya. Asal budak SM. Okey, so gini. So ni kita sebut ni garisan apa tadi saya sebut? Anti. Not. Anti-not. Okey, anti-not. So mana X ni adalah anti-not. Boleh. So boleh ambil mana-mana. Awak nak ambil anti-not atau nak ambil not dengan not sebagai X. Boleh lah. Okey. Boleh kot Okey, so ini yang kita buat tadi Ini yang kita buat tadi. So apa dia A, apa dia X tu kena tahu. Kalau tu ni just dengar je lah. Ni tahu dah semua. A apa, D apa, A apa, X apa. Boleh. Ni pada X ni. Okey, X ni boleh juga. Okey, X ni. Mana-mana lah X. Okey, yang kita tengok A tu apa? Lambda tu apa? Panjang gelombang. A tu apa? A tu jarak antara sumber gelombang. T tu apa? T tu jarak antara dua sumber coherent dengan tempat dia diukur. Okey, kalau awak duduk sini so ukur lah. Ukur dia. Okey, lepas tu X. X tu ialah jarak antara dua antinok ataupun not yang berturutan. Okey, so ini dia ringkasan dia. Kita namakan sebagai formula Young nama dia. Formula Young. Kalau awak tanya formula Young, mana formula Young? Young. Ni formula dia, Young. Okey. Jadi, kalau mari dah soalan di muka surat. Muka surat mana? Di muka surat. Awak tengok ada buku tu buat. Saya atas jawapan. Awak tu buat je. 28. Baik tu. Okey. So, diberi apa? Diberi A berapa, D berapa, X berapa. Okey, calculate lambda. Okey, masuk je dalam formula dengan syarat unit mesti sama semua. Okey. Ni pun sama. Sama je cerita dia. Okey, ni tak payah mudah je. Awak cuma baca gini je. Dalam satu eksperimen interference gelombang air dengan menggunakan tangki air yang besar. Jarak antara dua punca penggetar. So apa dia? Ini adalah A. Dan jarak daripada penggetar ke kedudukan di mana pemerhati garis antinot dibuat. Garis antinot. Jadi sebenarnya sebagai apa ni? X Ni apa dia? X. Ni ada X tadi. Lepas tu jika jarak antara tak terbalik saya tu. Jika jarak di antara garis antinot yang bersebelahan ialah ini sebagai apa dia? Ini sebagai X. Ini sebagai X. D. D tu apa? Ini adalah D. Pemerhati. Di mana pemerhati garis. Jadi isi saya tengok. Diisi sentimeter. Unit sentimeter belaka. Okey. So sekarang ni A ni apa? A5 apa? AX. X mana? Ya, ini ada D. Boleh. So isi je, kira je. Kenapa susah? Okey, lepas tu macam mana nak tujuan kita adalah macam mana? Macam mana nak tengok pattern tadi? Nak kecil. Kita kan ada formula ni. Lambda AX per D. AX per D. Okey, sebenarnya kita ni nak tengok apa dia? Nak tengok garisan ni, betul tak? Garisan ni kita kata X, betul tak? Garisan ni. Garisan tadi kan? X. Okey, kita sebenarnya nak tengok X tadi. X.
boleh tak kalau kita macam mana nak suruh nampak besar ke, lebar ke, pendek ke? Okey, kita boleh ubah. Macam mana kita tengok? Okey, macam mana kita nak tengok? Kita corak interference bergantung pada nilai X. Bergantung pada nilai X. Macam mana nilai X tu apabila ia berubah? Corak interference tu juga berubah. Okey, formula ni kita tahu semua. Formula untuk yang. Tapi kita kena buat kan nak dapat X. Kita kena tukar je. Tukar macam mana? Tukar je lah. Daripada sini je kan? Lambda D. Lepas tu dia asalnya kan? Lambda D bagi A. AX bagi D. Jadi okey, bagus. So jadi lambda D bahagi A. Okey, so tukar balik jadi X. Boleh? Jadi jadilah X. Jadi jadi X. Okey. Jadi X maknanya kita akan tengok pattern dia. Pattern dia kan ada pattern dia. Apa sebut pattern dia? So lukiskan graf bagi menunjukkan hubungan. Hubungan antara A dan X. Jadi lambda macam mana tadi? X sama dengan apa? Lambda D. Macam mana formula dia? Bagi A. Middle kan dah? Bagi A. Ni formula je gitu kan? Okey, jadi kita nak lukiskan hubungan antara macam mana kita nak tengok A dengan X. Mana A? Nak tengok ni dengan X. Okey, so awak nampak dia ni macam mana? Sosang ke terus? Nak tengok ni tengok ni. Sosang ke terus? Gak ada apa? Songsang. Gak ada apa dia? Sosang bagus. Mana kita tahu dia sosang ke tak sosang? Kena tukar formula. Jadi kan tukar formula kan dah? Tukar formula kan dah? Tukar formula je kan dah? Biru kan dah biru? X sama apa? Lambda D bagi A. Kena gitu betul. So dapat tak? Bila tengok A dengan X. So dapat je. A dengan X ni jadi kan dah? Sosang. Kalau ni tinggi, ni rendah. Duduk bawah kan? Kita bukan ada sosang. Gini graf dia. Okey, kalau nak tengok ni D dengan X. Mana D? Nak tengok D dengan X. D dengan X. Mana D dengan X? Okey, D dengan X jadi kan dah awak? Cepat seorang. Bosan dah ni. Awak pun bosan juga? Cepat kan dah? D dengan X. Kan dah? Okey, macam mana? D dengan X. Mulai ke tak dengar? Kadang gini. Kalau dia suruh lukis macam gini. Gini. Saya ubah. Saya ubah kan gini. Dia yang kita kata dengar ni. Okey, ni kata lukiskan bagi menunjukkan hubungan antara A dengan X. Kita ada formula tadi kan kita nak kata X sama dengan apa? Lambda. Macam mana Amira? Lambda D bagi A. Ni. Kita nak tengok, nak lukis. Nak lukis kan hubungan A. Mana A dengan X. Okey, A dengan X kalau dia suruh lukis kan lukislah A dengan X. Lepas tu kita nak tahu dia macam mana. Berkadar terus ke, berkadar sosang ke, tengok formula. So apa dia gini. Formula gini kan dia. Tinggi, ni jadi kan dah. So berkadar apa? Sosang dengan X. Boleh ke? Boleh ke? Boleh tak? Boleh ke? Okey, bagus. Kalau hak ni D, nak tengok D pula. Nak tengok D macam mana? Nak tengok D. Nak tengok D macam mana? Nak D dengan X. Mana D? Sini ya D. Kan? So nampak tak? Awak tahu tak macam mana matematik ni nak jadi tengok berkadar dia? terus lagi. Berkadar terus, berkadar sosang. Bukan. Ya, awak tengok dia sama dengan. Kalau dia duduk bawah, dia kita panggil sosang. Ingat tak? Kalau dia melepasi sama dengan. Kalau ni tinggi, ni tinggi. Jadi kadar terus. Macam mana hubungan dia? Berkadar terus. So ginilah graf dia. Graf dia gitulah. Okey, ni soalan awak nampak je benar. Mudah je benar. Okey, banding jarak A antara dua sumber. Tapi kena faham lah, itu mana A? A tu jarak ni sumber. Tengoklah. Tengok je. Rajah mana? Rajah ni A dia lebih tinggi. So jawab kena. A dalam rajah 1 point ni lebih mana? Ni lebih pendek. Tapi tak apa. Kalau nak guna macam biasa, jarak A antara dua sumber dalam rajah 1.5.8 A ni lebih panjang daripada mana? Simbol kan? Kita kata guna simbol ini kan? Boleh? Boleh? Kalau hak ni maksudnya lebih pendek lah. Boleh faham tak ni maksud saya? Okey, ni sebab saya ambil orang lain tadi. Sama je. Lepas tu,
sama dengan teknik yang saya ajar dulu. Bandingkan jarak X. Mana X ni? Ha ni X. Ia kan budak X. X ni dengan X ni. So nampak tak kan? X darjah 1 point B ni lebih panjang. Nampak tak? Okey. So nampak tak? Bila X tu tinggi. Nampak tak sini X tu tinggi? Oh nampak A tu kan ya? A tu kan ya? A tu kan ya? Banding kat ni. Banding kat ni A. A ni kan ya? Mana lebih A? AB tu pendek. mana? A A ni kurang lagi betul? kurang kurang. jadi F tambah. Sebenarnya nak perhati pun boleh. Kalau tidak, sebenarnya ia kena ingat formula. Apa dia? Lambda D per dengan apa dia ni? A kan gini kan? So kita kata tadi bila A tu kurang, X tu jadi kena tambah. Tak dapat tak? Ni kurang. Ni panjang ni. Boleh. Ni kurang. Bila A tu kurang, Tambah. X tu jadi bertambah ni. So nyatakan hubungan di antara A dengan X. Mana A? A dengan X. A berkadar selesai dengan X. Boleh, mudah je. Lepas tu, nyatakan dua koefisien fizik yang lain. Dan kalau kita tengok A dengan X, kita tengok A dengan X. Maknanya dua ni akan jadi apa? Malar. Akan jadi apa? Malar. Lambda dengan D ni akan jadi malar. Lukis graf A dengan X tadi macam mana? A dengan X. A dengan X jadi kan? Gini kan? Lukis graf. Boleh? Mudah je. Boleh? Lepas tu, ni bosan lah. Okey. Ni banding je. Panjang gelombang. Dapat tak? Mana panjang gelombang? Ni kan? Panjang gelombang mana? Panjang gelombang. Sini kan? Banding je lah. Panjang gelombang Lebih panjang. darjah A. Frekuensi kena kena. Lebih panjang. Frekuensi kena frekuensi. Frekuensi. Sama. Frekuensi mana? Kena. Ingat tak frekuensi? Darjah lebih rendah. Sorry. Ini darjah berbeza. Okey. Tak apa. Maksudnya kat mana awak nak tengok ni? Lambda F. Jadi maknanya kalau awak nak tengok frekuensi, awak tengok mana? Apa nak hubungan awak dulu? Kalau frekuensi ni tinggi, motor tu laju tak? Laju kan? Boleh. Lambda I akan jadi Lambda ni. I akan Pendek. pendek. Ingat dah kita kata, tak ingat gini. Saya kata kalau awak tengok ni tinggi, kawan sebelah je kena jadi kena. Rentah. Ni darab ni matematik ni. Kalau saya tak faham. Benda ni mudah je benda kan. Okey, saya nampak tak? So frekuensi mana lebih rendah? Mana frekuensi lebih rendah? Bila frekuensi rendah, lambda jadi tinggi. Gambar mana? Gambar mana? A ni. A boleh rendah. Okey. So X mana? Banding je. Mana lebih besar? Relationship hubungan antara apa? Lambda dengan F. Lambda dengan F mana? Ni maknanya dalam soalan ni dia formula yang patutnya awak tahu ini satu. Lagi apa formula yang patut awak tahu? Lambda tadi X sama dengan apa? Lambda D per A. Ada dua formula yang patut awak tahu. Dua formula yang combine tajuk ni. Boleh? Dua formula yang dia combine tajuk ni. Okey. Boleh? Hak ni macam biasalah. Boleh. Jadi hak ni lambda dengan X. Okey. Nampak tak lambda? Ni lambda tinggi. Dia masuk sini. Okey. Sekejap. Tak payah buat soalan. Awak jawab D je. Okey. Ni X dengan lambda. So nampak tak gini? X dengan lambda. So nampak tak berkadar apa ni? X dengan lambda. So berkadar apa? Terus kau sosang. Cuba. Terus kau sosang. Terus. Kalau awak jawab lagi, awak tak faham dah konsep ini. Terus. Kalau tak faham kena tanya. Berkata terus. Jawab tak gitu. Okey, ni gitulah. Jadi, gitu je jawabnya. Saya rasa kita kena saya ambil ni, tapi kita baru habis interference air. Jadi, interference bunyi, interference cahaya, kita sambung jemaah ni. Sebab kita nak habis tajuk. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi corak interference gelombang. Faktor yang mempengaruhi corak interference gelombang. Faktor dia. Corak interference bergantung pada nilai X. Macam mana kita dapat ni? Kita ubah tadi. Formula siapa? Formula Young tadi. Apabila X berubah, corak interference jadi berubah juga. Ni hubungan dia. Ni awak tahu. Ni maksudnya ni daripada formula lah. Mana kita tahu terus ke langsung ke. Kalau kita nak tengok apa dia? X dengan lambda. Dia gini kita panggil terus. Kalau kita nak tengok X dengan 1 per A, dia songsang.
Kalau nak tengok X dengan D, ni X, ni D. So kadang terus. Okey. Jadi corak interference bergantung pada nilai X. Jadi jika X tu kecil, corak interference jadi rapat. Kalau katalah apa tu X tu kecil, corak interference lebih rapat. Okey, tak apa. Okay, kalau gini awak tak nampak ni. Sebenarnya tunjuk gambar baru nampak. Macam gini. Nampak tak ni A besar kan? A dengan siapa? A dengan X. Ingat tak A dengan X? A dengan X sosang ni. Betul tak? Kalau ini luah kan? A tu luah. Kenapa dah X tu jadi gana? X tu mana X? Mana X? Ini X betul tak? Ini dapat tak jadi gana? Kecil betul tak? Okey, lepas tu kita gambar lagi. Macam ni kita nak tahu. Cuba banding dua ni. Kesan saiz celah. Saiz celah maksudnya A lah ni. Nah, A. Nampak tak? Sini X jadi kena. Mana X? Mana X? X boleh ambil mana? Kalau mudah ambil ni ni. Ni ya. Ni garis apa ni? Ni garis apa ni? Ni garis apa? Garis knock dia. Tak ingat dah. Ni garis apa? Garis knock. Alamak. Ni garis apa ni? Garis knock. Ni garis apa? Knock. Kalau knock dengan knock ni boleh sebagai X tak? Boleh. Okey, dapat tak? A ni kan dah? A ni tinggi. A ni tinggi jadi knock tu pendek. X ni jadi apa? Jadi pendek. X tu jadi pendek. Okey, mana kita tahu? Kita kena ingat gini, formula dia macam mana? X ni okey. So dia dah lambda D per A. Ingatlah hak ni. Jadi kalau A dia tu tinggi, X dia jadi rendah. Jadi rendah. Nampak tak gambar ni? Mana dia ni? Ni. Mana nampak dia ni? Bukankah X ni jadi tinggi? Boleh? Kan? Bila A tu apa? A tu kan kecil kan? Benda ni tak payah nak ngapa pun awak macam just faham. Oh macam ni, gitu je. Ikut formula ni lah. Formula Young kita nama. Tapi kalau panjang gelombang, ni. Panjang gelombang. Ni jap. Okey ni. Ni kan kita boleh ubah apa? Kita nak tengok X ni boleh ubah panjang gelombang, boleh ubah A, betul? Nak ubah apa? Lepas tu kali ubah panjang gelombang, nampak tak panjang gelombang ni? Panjang gelombang panjang. Mana panjang gelombang panjang? Ni kan. X ni jadi kena. Ni bukan apa? Ni tinggi. Ni tinggi betul tak? Betul. Maksudnya bila lambda tu tinggi, X pun tinggi kan jarak. Kenapa dia tinggi? Mana X tadi? Ingat dah ni sini. Gimana dah? Dia tidur ke gimana? Biasa sambil nak sambil tidur dah tu. A ni apa? A ni apa? X dengan sorry. Kita tak mau tengok A dah. Kita nak tengok ni. Mana panjang gelombang? Tak nampak dah saya. Mana panjang gelombang? Ni kan panjang gelombang. Boleh? Ni panjang gelombang. Boleh nampak dah ni pendek panjang gelombang dia. Gitu. Boleh? So panjang gelombang kecil, panjang gelombang besar ni. Okey, so ni hubungan dia. Lepas tu, gini lah. Esok awak, tidak, saya berhenti rekod dah. Tak boleh. Tak boleh. Okey. Jadi esok awak tengah benda? Ada orang lagi tak ni? Ada. Mekmok pagi. Busy petang. Pukul. Sekejap, saya stop record. Kemah masih kemah. Busy petang. Betul lah. Betul. Nanti saya stop dia penting. Okey, sekejap. Lagi. Stop dah. Esok kelas kimia deh. Esok kelas kimia. Okey, tak payah. Kita gini. Awak simpan benda ni kelas kimia. Hari kami. Awak benda apa hari kami? Hari kami. Begini ya. Hari kami admit. Hari kami admit dengan apa? BI. Ya tak.